Lepas tu mak aku barulah perasan bila mak aku toleh tu, mak aku tengok dia tak ada kaki. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jakat Channel. Okey, nama aku A dan kisah horor benar malam ini bertajuk Sari. Sebelum tu, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepada mana-mana yang belum tahu lagi channel ni channel apa, channel ni adalah channel yang mengisahkan kisah-kisah pengalaman sebenar, kisah benar yang berlaku di sekeliling aku. Pengalaman yang seram, pengalaman yang misteri, yang paranormal dan seumpama dengannya. Kepada mana-mana yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, komen, share dan juga tekan button loceng tu supaya kalau aku ada upload video baru, korang boleh tahulah dan boleh tengok dengan serta-merta dan komen apa yang korang suka dan tak suka. Okey. Kisah ni terjadi dekat my mum, dekat mak aku tahun 1984, iaitu di mana waktu tu my mum berumur darjah 5. Okay, kisah ni terjadi dekat emak aku dan adik-beradik dia. Ya, emak aku time tu 11 tahun, iaitu darjah 5, bersama 5 orang adik-beradik yang lain termasuk my mum. Okay, mak aku kita namakan sebagai mak aku lah, which is Kak Long dalam cerita ni, sebab mak aku adalah anak sulung dalam adik-beradik dia. Dan time tu mak aku baru darjah 5, tapi adik-beradik dia dah ada 8. Tapi waktu ni terjadi waktu malam pukul 10 lebih, semasa diorang pulang mengaji berdekatan dengan tempat diorang tinggal lah. Zaman tu mana ada motor ke kereta ke, ataupun tak semua orang yang ada motor dan kereta. Dan jalan kampung memang lengang. Bukan je lah kampung je lah, mana-mana jalan pun zaman 1984 tu memang lengang. Okey, kita namakan diorang mak aku, which is Kak Long yang pertama. Adik perempuan dia Siti. Lepas tu ada lelaki dia Abdul. Lepas tu adik perempuan dia Nur. Dan juga yang terakhir adalah adik lelaki dia, kita namakan Hassan. Okay, ni semua bukan nama sebenar. Okay, 5 orang ni dalam perjalanan pulang balik daripada mengaji. Okay, diorang ni budak-budak lagi tau. Baru umur mak aku time tu baru darjah 5, which is 11 tahun. Dan Siti ni umur dia kurang setahun daripada my mum, iaitu darjah 4. Dan Abdul ni umur darjah 3. Nur pula umur dia 6 tahun. Dan Hassan ni umur dia 5 tahun. Masa tu masing-masing memang kecil-kecil lagi. Maklumlah cerita ni pun 1984 kan. Kisahnya diorang pergi mengaji before maghrib. Dalam pukul 6.50 macam tu diorang dah kena bergerak daripada rumah. Sebab tempat mengaji dia ni dia kena jalan kaki sekitar dalam 20 minit macam tu daripada rumah diorang, dan diorang akan sampai ke tempat tu. Dan zaman dahulu nak mengaji ni tak semua tempat ada tau. Dan kalau ada pun mestilah ramai, sebab tak banyak tempat kan, kiranya limited supply. Okay, diorang ni belajar mengaji dekat tempat Ustaz Hussein ni, which is 20 minit daripada rumah diorang. Okay, aku nak clarifikan benda ni supaya aku nak tunjuk berapa minit diorang punya perjalanan daripada rumah diorang ke rumah Ustaz Hussein ni. Rumah Ustaz Hussein ni masa tu bukan dekat situ, tapi dia tumpang rumah anak dia untuk ajar budak-budak kampung ni mengaji. Satu kepala mengaji RM15. Time tu RM15 pada tahun 1984 tu agak mahal je, tapi sebab memang atuk nenek aku memang pentingkan pelajaran, kiranya boleh mengajikan anak dia, so dia hantarlah anak dia. Mungkin yang 5 tahun 4 tahun mungkin kurang sikit lah harganya daripada RM15, tapi time tu yang mak aku cerita, yang mak aku ingat, mak aku satu kepala RM15. So bawah-bawah tu mungkin dapat kurang, itu aku tak pastilah. Dan memang ramai waktu tu yang mengaji, dan disebabkan mak aku adik-beradik ni yang 5 orang, kiranya yang paling ramai dekat tempat tu yang adik-beradik yang mengaji. Sebab orang lain cuma seorang, 2 orang, lepas tu macam tak ramai lah kiranya yang satu-satu keluarga. Tapi mak aku punya keluarga ni ada 5 beradik ni yang paling ramai. So mak aku dan adik-beradiknya selalu akan dapat mengaji waktu last. Kiranya diorang adalah kelompok mengaji yang terakhir. Dan sebelum mengaji tu mestilah Ustaz Hussein tu mestilah maghrib dulu, solat maghrib dulu, diorang semayang semua sama-sama kat sana kan. So kiranya datang je pukul 7 macam tu.
pukul 6.50. Tapi start mengaji dalam pukul 8 lebih macam tu. So nak jadikan cerita sebab kat situ ramai dan mak aku dan adik-beradiknya adalah orang yang terakhir yang mengaji dekat situ. So diorang kenalah balik lambat. So time tu pukul 11 lebih. Pukul 11 lebih baru balik mengaji daripada rumah Ustaz Hussein tu. Dan perjalanan adalah 20 minit ke rumah. Okey, diorang 5 orang dan mak aku paling sulung kan. So mak aku di taman tu mana ada tafsir Al-Quran, mana ada Quran yang kecil-kecil tu. So memang Quran dia memang besar dan rekal tu adalah satu macam pemegang untuk letak Al-Quran tu yang macam ni kan bentuk dia. Maksud letak Al-Quran dekat atas dia. Time tu rekal tu adalah rekal kayu papan yang memang berat tu. Mana ada jenis teknologi yang macam sekarang yang ringan-ringan plastik pun boleh kan, tak. Sama tu memang Quran dia besar, saiz A4 tu. Lepas tu rekalnya pun besar, papan besar kayu tu. So berat. Mak aku bawa rekal dalam satu beg ni dan Siti adik mak aku ni bawa juga Quran. Masing-masing bahagilah. Si Hasan kan baru 5 tahun. So mak aku pimpin si Hasan dan Siti pula pimpin si Noh. Sementara Abdul tak pimpin siapa-siapa lah, dia seorang jalan. Okay, 25 orang. So time tu diorang balik dalam perjalanan tu. Sebab dia kan 20 minit. Lepas tu diorang keluar daripada lorong Ustaz Hussein tu. Ada simpang 3 tau. Kalau sekarang ni dah ada traffic light lah dekat situ. Tapi zaman tu tak ada lagi. Depan simpang tu berdepan dengan, kiranya dekat simpang tu ada satu surau. Dekat depan surau tu, diorang keluar je daripada lorong tu, diorang nampak ada seorang perempuan India yang berbaju, nak kata sari, bukan sari juga. Dia macam baju bangsa India lah. Dia bukan sari. Dia pakai baju lengan pendek dan skirt panjang, skirt labuh. Skirtnya dalam macam sampai betis macam tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, time tu pukul 11 lebih malam tu. Dah lah, tahun tu memang lengang, memang dah tak ada orang pukul 11 lebih tu. Lepas tu blackout. Somehow blackout. Semua jalan dekat tempat tu memang blackout waktu tu. Tapi sebab diorang 5 orang, so taklah takut sangat. So diorang jalan je lah. Dan diorang keluar daripada lorong tu, nampak seorang perempuan India ni berpakaian yang orang India selalu pakai waktu tu. Tapi yang peliknya dekat kawasan tempat tinggal mak aku time tu memang tak ada India tau. Even sampai sekarang pun kawasan tu memang tak ada sangat India yang tinggal. Banyak Melayu je. Cina pun macam ada beberapa je. Macam memang beberapa, memang tak ramai. Kebanyakannya memang kawasan Melayu. Memang kawasan Melayu sejati lah kiranya. So nak kata nampak India, seseorang yang berbangsa India dekat situ memang susah. Kan gelap, korang bayangkan gelap blackout, tak ada satu lampu pun dekat jalan. Dan perjalanan memakan masa 20 minit untuk ke rumah daripada rumah Ustaz Hussein tu. Diorang nampak ada seorang perempuan India berskirt labuh sampai betis. Tapi sebab gelap, diorang tak nampak jelas image-nya. Perempuan India tu berada dekat seberang jalan tau, betul-betul berhadapan dengan surau tu. Sebab dia kan simpang 3 kan. So diorang dekat sini tau, baru keluar daripada lorong Ustaz Hussein tu. Dan perempuan India tu adalah berdepan. Perempuan India tu dekat sini, seberang jalan. Sini surau. Tu sotong tu surau Kiranya perempuan India tu dekat sini, seberang jalan. Dan my mum dengan 5 orang adik-beradiknya dekat sini, seberang jalan lagi. Dan diorang nampak perempuan India tu dekat depan surau ni. Tak tahu tak, dia punya rupa dia memang tak nampak jelas sebab gelap dan malam kan. Tapi dia pakai loceng. Sebab diorang dengar bunyi loceng tau setiap kali perempuan tu jalan. Diorang tak nampak full image penuh. Diorang tak nampak penuh badan perempuan tu, perempuan India tu. Tapi diorang dengar bunyi loceng macam Hindustan selalu pakai time diorang menari tu kan. Dia jalan. Tapi sebab kegelap kan, dan waktu tu malam pula lagi blackout, rupa perempuan tu taklah menakutkan. Kiranya perempuan, orang perempuan India kan selalu bertocang kan. Korang tahu kan bertocang tu apa? Yang lilit-lilit ikatan tu kan. Aku panggil tocang, tak tahulah korang panggil apa. Ada orang panggil lain. Okay. Rambut dia panjang tau. Panjang sampai peha tu. Memang panjang lah. Lepas tu sebelah rambut dia belah kiri. Rambut dia belah tengah tau. Rambut dia sebelah kiri bertocang. Besar tau tocang dia. Lepas tu dia pegang macam ni. Sebelah kanan tak tocang. Sebelah kanan rambut dia tu mengerebang. Kira ni tak ikat. Rambut kerinting yang kalau tak ikat macam mana, dia macam mengerebang. Macam tu lah, kembang dan mengerebang. Sebelah kanan. Sebelah kiri tocang. Dan kalau korang tengok, kalau macam secara logik akal lah fikir kan, sekali pandang memang nampak pelik lah, macam orang tak siuman kan.
Sebelah rambut berikat, sebelah lagi mengerbang. Kan pelik tu. Lepas tu dia seorang-seorang je, tak ada orang lain. Sebab diorang budak-budak kan. Mak aku pun dah jelima waktu tu. Memang budak dah jelima fikir apa je kan. Tapi diorang ternampak je lah. Diorang tak buat apa-apa lah benda. Perempuan tu pun dia macam, dia tak pandang diorang pun. Dia macam pandang kiri kanan. Dia macam mencari sesuatu tau. Macam pandang kiri kanan. Tapi dia pegang tocang dia. Belah kiri tu dia pegang sampai dia pandang kiri kanan. Mata dia besar kan. Macam nak kata beliak, taklah terbeliak. Tapi dia macam besar lah mata dia. Macam tengok kiri kanan. Tapi dengarlah bunyi loceng di jalan. Diorang pun jalan. Waktu tu dah malam, pukul 11 lebih. So diorang jalan-jalan. Jalan lagi sampai depan sikit. You know, insting manusia, perasaan manusia mestilah rasa macam nak tengok kan. Orang tu, sebab takut lah kalau ada orang tak siuman ikut diorang balik ke apa kan. Sebab orang tak siuman ni kan dia tak boleh berfikir kan dengan waras kan. So diorang pandanglah belakang nak tengok perempuan tu kat mana, perempuan India tu dekat mana kan. Sebab dengar bunyi loceng dia tahu. Makin lama diorang jalan makin ke depan, bunyi loceng tu makin kurang. Mak aku pun pandang belakang. Dengan adik-adik dia pun ada beberapa orang yang pandang belakang juga nak tengok perempuan tu dekat mana sekarang. Tapi bila diorang pusing belakang, perempuan India tu dah tak ada. Tak tahu dia pergi mana, tapi dah tak ada. So diorang pun pelik lah macam mana dia pergi? Sebab kan dah malam kan, dah tak nampak apa-apa. Lepas tu hilang pula kan. So diorang jalan je lah, teruskan jalan. Masing-masing berbaju kurung dengan bersongkok semua kan. Lengkap lah sebab pergi mengaji kan, balik mengaji. Time tu mak aku cakap, dia dah habis dah mukadam apa semua. Mak aku dah kiranya baru start mengaji Al-Quran, surah Al-Baqarah. Kiranya baru start. Adik-adik dia ada yang baru start mukadam, ada yang baru start Alibata, macam tu lah. Lain-lain kan ikut peringkat umur. Lepas tu mak aku jalan lah. Dengan adik-adik dia jalan lagi. Dengan Siti, dengan Abdul, dengan Hassan, dengan Noh, jalan lagi. Dah jalan tu, diorang dengar lagi bunyi loceng. Bunyi loceng lagi. Lepas tu diorang pandang lah, mana perempuan tu kan. Diorang tercari-cari lah perempuan tu, mana pergi. Dan mak aku pun tengah pusing-pusing cari dengan si Abdul, dengan Siti semua tengah pandang-pandang kan. Kiranya yang kira paling dewasa dekat kumpulan adik-beradik ni adalah mak aku, si Abdul dengan si Siti je lah. Sebab diorang je lah paling besar kan, yang lain masih kecil lagi. Sekali si Hassan tunjuk ke depan. Tu perempuan India tu dah kat depan. Dia cakap macam tu. Lepas tu mak aku macam, mana? Itu Kak Long. Lepas tu tengoklah, memang betul perempuan India tu dah ada dekat depan dorang. Masih lagi dekat seberang jalan, tapi dia dah berada berhadapan dengan dorang lagi. Padahal tadi dorang jalan, mustahil tak nampak ada perempuan yang memakai loceng bila berjalan. Tak perasan tiba-tiba bila ada dekat depan. Kan macam pelik tu. Tapi tak nampak tau. Tak nampak bahagian, tak nampak kaki dia sebab gelap kan. Tapi dengar bunyi loceng dia. Dia dah ada dekat depan, dekat seberang jalan tu. Lepas tu orang macam pelik lah. Tadi kan kita dah jalan melepasi dia. Somehow dia ada dekat depan. Dia masih lagi pegang tocang dia. Sebab tadi diorang nampak waktu diorang keluar daripada lorong Ustaz Husin tu, diorang nampak, kira diorang nampak bahagian hadapan badan perempuan tu. Bahagian muka dia apa semua kan. Diorang nampak bahagian hadapan. Tapi bila perempuan tu potong diorang, dah jalan dekat depan diorang nampaklah belakang badan perempuan tu. Dengan rambut mengerbang sebelah, dengan tocang sebelah. Memang sahlah perempuan tu, tak ada orang lain. Dan perempuan tu dah ada dekat depan. So itu sangat pelik. Tapi dia macam dia dekat depan tu, kita jalan cepat-cepat dah potong dia macam tu kan. Takutlah juga kan, dalam malam kan. Tak ada siapa pula tu, memang jalan lengang, memang banyak hutan semua. Dan diorang jalan lagi, jalan. Time jalan-jalan tu, lepas tu hilang lagi. Diorang tak nampak lagi perempuan tu. Dia macam tiba-tiba hilang tau. Dia macam fading away. Tiba-tiba dia macam menghilang. Macam tu. Bunyi loceng ni pun makin hilang. Lepas tu diorang macam, okay, diorang dah jalan depan lagi. Macam, okay, dah potong lah kot, dah potong kan. Tapi diorang taklah pandang-pandang sangat kan. Lepas tu tiba-tiba, si No pula, ada mak aku yang 6 tahun tu, cakap, tu perempuan India tu kat depan lah. Lepas tu diorang cakap, mana? Lepas tu dia pandang, mak aku pandang, Siti pandang, Abdul pandang, semua pandang. Memang betul dia dekat depan lagi daripada diorang. Padahal diorang dah jalan melintasi perempuan tu tadi tau. Untuk kali kedua. Diorang dengar bunyi loceng. Bunyi ni perlahan. Maksud aku jalannya perlahan, tapi bunyi tu ada. Diorang nampak perempuan tu dekat depan diorang. Lagi sekali potong diorang dekat seberang jalan. Diorang macam dah petak lah, diorang dah pelik dah kan. Kenapa perempuan ni macam ni kan. Macam kau bayangkanlah perempuan tu dah dengan sebelah rambut menggerbang, sebelah lagi tocang, pandang kiri kanan dengan mata besar dia kan. Macam dah gelap.
Dia seorang-seorang kan, macam tanpa hala tuju. Macam pelik lah kan, takut pun ada kan. Diorang macam jalan laju macam tak apalah, jalan je lah macam tu kan. Sebab kan 20 minit nak sampai ke rumah, jauh tu tau kira kalau jalan kaki 20 minit tu. Dengan budak-budak kecil lagi, mak aku pempin lah. Mak aku pempin Hasan, si Siti pun pempin Noh, makin kuat lah kan. Jalan-jalan macam tu kan. Cepatlah, tak apalah, jalan je lah cepat kan. Tiba-tiba sebab si Siti ni belakang mak aku tau. Diorang jalan dekat seberang jalan tu kiranya macam berderet lah kiranya 5 beradik tu jalan kan. Walaupun tak ada kereta dan motor, tapi diorang jalan je lah kat tepi kan, bahagian tanah tu lah kiranya. Tapi tu tak ada tar lagi kan. So jalan je lah kat bahagian tanah kat tepi tu dengan rumput-rumput tu. Tiba-tiba Siti panggil mak aku macam, weh, dia dekat sebelah kita lah. So mak aku macam, hah? Lepas tu nombor pus di belakang. Mak aku pun pandang belakang dan mak aku nampak perempuan India tu dah berada dekat tengah-tengah jalan. Tadi kan dekat seberang jalan, kiranya sebelah kanan. Mak aku dengan beradik dekat sebelah kiri jalan. Tiba-tiba perempuan India tu yang diorang dah lintas lagi sekali untuk kali kedua tu, diorang dah potong perempuan tu lagi sekali. Tiba-tiba nampak perempuan tu dekat sebelah diorang. Bukanlah sebelah rapat tu, maksudnya dekat pertengahan jalan, dekat tengah-tengah jalan. Memang dekat tengah-tengah jalan, tapi kira dekat dengan diorang lah. Sambil pegang tocang dia, pandang kiri kanan macam tu kan. Apa? Memang petak lah. Kan sebelah kan, kiranya dah dekat lah kiranya. Lepas tu mak aku pun tengok dapat lah. Mak aku dan adik-beradik dia pun dapat lah tengok secara dekat. Lepas tu mak aku barulah perasan bila mak aku toleh tu. Mak aku tengok dia tak ada kaki. Yes, dia bukan orang tidak siuman yang anda sangkakan selama ini. Dia adalah hantu yang anak-anak. Lepas tu si Abdul yang cakap, kata, weh, ini bukan orang ni hantu ni. Kau tengoklah tu, memang tak ada kaki. Diorang dah nampak dekat sebelah tu tak ada kaki. Tapi bunyi loceng ada tapi dia tak ada kaki. Sebab kan gelap, diorang nampak daripada jauh je. Seorang taklah jauh sangat sebenarnya, sebab seberang jalan je. Tapi diorang cuma assume je lah yang dia orang kan, sebab dengar bunyi loceng. Tapi bila benda tu dah dekat dengan diorang, dah dekat sebelah diorang, baru nampak benda tu tak ada kaki tapi ada bunyi loceng. Dia pandang kiri kanan dengan mata besar dia sambil pegang tocang dia kan. Sebelah tocang sebelah menggerbang, pandang kiri kanan macam tu. Macam tak ada hala tuju, dia macam mencari sesuatu tau. Lepas tu si Abdul cakap lah, ini hantu dia, lari macam tu kan. Masa tu diorang semua dah petak, memang dah cuak lah masing-masing. So diorang pun si mak aku kan pegang si Hasan, si Siti pula pegang si Noh kan. Tapi si Abdul ni tak pegang apa-apa. Dia kata, kau nak tunggu situ, tunggulah situ, aku cabut dulu. Lepas tu dia pun jalan, dia pun lari dulu daripada diorang. Time tu diorang jauh lagi tau sebenarnya, macam separuh lagi daripada rumah. Tapi sebab dah takut, si Abdul ni pun dah jalan dulu tinggalkan diorang, dah lari dulu. Lepas tu mak aku panggil, woi, tunggu aku. Tapi dia dah lari dulu, betul. Aku nak situ, kau nak tinggal situ, tinggal lah, aku lari dulu macam tu. Lepas tu dia pun lari, weh. Lepas tu mak aku jerit-jerit panggil dia kan, macam kau asam punya budak kan. Tapi masing-masing dah takut kan. Lepas tu time tu mak aku ni jenis tinggi tau. Mak aku dengan beradik dia semua jenis tinggi. Dan diorang kan pakai baju kurung, masing-masing pakai baju kurung dengan baju Melayu kan. So sebab diorang tinggi, so kain baju kurung yang diorang pakai tu sebenarnya tak cukup kain tau. Kiranya tak cukup lebar dia punya bukaan kaki dia tu untuk berjalan tau. So dia macam tersangkut-sangkut lah setiap kali jalan. Bila mak aku nampak macam tu, mak aku tahu yang kalau nak lari memang akan terjatuh kalau dengan kain yang sempit tu. So mak aku angkat kain baju kurung tu tinggi sikit, pegang si Hasan kuat-kuat, si Siti pun pegang si Noh kuat-kuat. Diorang pun lari, tarik adik diorang, cepat lari. Si Hasan dengan si Noh tu, diorang kan baru 6 tahun 5 tahun kan, masing-masing dah menangis-nangis sama lele segala air lah. Lele air mata. Si Hasan ni songkoknya tercabut, dah tanggal. Si Noh tu dah tertinggal dia punya selipar kat belakang. Diorang lari tu sampai mak aku tak perasan tau, sebab dia lari kan, fikir nak cepat balik rumah je. Yang si Hasan ni pun dah menangis, Mama, Abah, tolong, hantu kejar, takut. Dia cakap macam tu kan. Masing-masing dah nangis lah budak 6 tahun 5 tahun tu, memang dah nangis lah. Mak aku dah petak lah, cuan dia lah yang sulung kan. Dia memang pegang kan. Lepas tu si Siti, cepatlah jalan, asal kau ni jalan lambat sangat kan, asal cepat lari kan. Si Hasan dengan si Noh tu memang kakinya, mak aku tak perasannya kaki si Hasan ni dia tak boleh berlari tau. Dia macam kaki dia macam dah lumpuh tau, macam dah stuck kat situ, dah sangkut. So mak aku tarik tu,
Mak aku pepek tangan dia tu. Asal macam berat ni. Mak aku tengok dia tak jalan sebenarnya, dia tak berlari pun sebenarnya. Dia macam dah terserit kakinya dah, lututnya kini dia dah melutut. Lututnya dah sangkut dekat tanah tau. Dia kena batu sampai dah ada darah dah, macam dah luka lah kiranya. Tak perasan pun lah, takut time tu. Lepas tu dia nangis, nak balik abah tolong nak balik, macam tu kan. Masing-masing dia menangis sama. Aku makin cuak lah kan. So, bangun Hasan, bangun cepat kita kena balik kan. Macam situasi tu memang seram lah. Sambil tu memang dengar bunyi loceng. So macam takut lah kan. No pun lari sampai rumah. Dan Alhamdulillah sampai rumah lah dengan segala tangisan. Songkok pun tinggal. Si Siti cakap lantak lah situ. Besok pagi tu cari lah songkok tu. Slipper Sino tu sempat lah Siti tu ambil kan. Tapi songkok si Hasan ni tertinggal. Time diorang waktu lari tu punyalah takut. So diorang lari sampai rumah. Memang kecoh lah, bayangkan 5 beradik bising-bising nangis-nangis kecoh-kecoh sampai rumah tu kan. Balik-balik rumahnya nenek aku macam, ni kenapa nangis ni semua kan. Lepas tu si Hasan ni, kena kejar hantu ni. Nangis sama macam-macam nangis kan. Lepas tu mak aku pun cerita lah apa yang terjadi. Masa tu atuk aku macam, siapa? Kat mana? Macam tu kan. Macam mana rupanya? Biasalah orang dulu kan. Benda tu dah tamat dekat situ. Tapi kiranya kejadian kejam mengejak. Aku tak tahulah sama ada India tu, hantu perempuan India tu memang kejar diorang ke ataupun apa, tak tahu. Tapi dia macam bermain-main lah kiranya. Mungkin dia nak tunjuk yang dia tu hantu sebenarnya. So dia pergi dekat sikit tunjukkan aku tak ada kaki sebenarnya. Tak tahulah kan. Selepas 2 ke 3 hari lepas tu, nenek aku ni ada keluar beli sayur kan. Time tu lah diorang bercerita sesama diorang dekat pasar kiranya kan. Nenek aku pun cerita lah yang anak-anak dia kena kejar apa semua kan, yang ada kena kacau lah kiranya dengan hantu India tu. Nenek aku pun pelik sebab nenek aku jenis yang tak keluar rumah sangat. Kiranya memang dia jaga anak-anak je kan. Dan waktu beli sayur tu je lah yang dapat jumpa orang kampung. Lepas tu baru dia tahu sebenarnya ada orang kampung cakap yang sebenarnya dia kata, kau tak tahu ke ada India lah yang tinggal dekat sini, sepasang suami isteri India tinggal sini. Dia kata dekat sebelah lorong tempat tinggal mak aku time tu. Lepas tu nenek aku macam lah, ya ke? Tak tahu pula sebab nenek aku je tak keluar rumah kan. Dia cakap lah, ya ada sepasang suami isteri tinggal situ India. Tapi suami dia tu tak balik rumah tau dah beberapa hari. Lepas tu dengar katanya suami ni curang dengan perempuan lain. Tapi tak tahulah kalau dia kemalangan ke sewaktu dia pulang ke rumah ke apa ke, tak tahulah. Tapi isteri dia tu tunggu suaminya tak balik-balik dah beberapa hari. Dia seorang dekat rumah, dia belum ada anak kan. So isteri dia tu tunggu dekat rumah dah beberapa hari, suami dia tak balik-balik. Dia ingat laki dia curang dengan perempuan lain. So dia bunuh diri. Dia gantung diri dia kan. Rumah dulu-dulu kan banyak alang-alang dekat siling tu kan. Memang tak ada siling. So banyak alang je lah, kayu-kayu papan yang besar tu kan dekat atas tu. So senang je lah dia nak bunuh diri. So dia bunuh diri pakai baju tu lah, baju yang diorang nampak tu. Tergantung lah dekat rumah dia tu. Dan selama seminggu orang baru tahu ada orang mati dalam tu. Maybe jiran-jiran dia pun baru perasan dia tak keluar dah seminggu kan. Dah seminggu baru diorang perasan yang perempuan tu dah meninggal. Dan memang suami dia tak balik pun sampai sekarang. Tak tahulah suami dia ke mana, apa sebenarnya terjadi. Tapi perempuan tu, bini dia, isteri dia tu dah meninggal bunuh diri dekat sebelah rumah nenek aku. Bukan sebelah rumah lah, kira lorong sebelah rumah nenek aku. Macam tu. Nenek aku macam, oh iya ke? Barulah tahu dia punya origin dia, kenapa punca ni kan jadi. So dia kata mungkin perempuan tu berlega-lega time tu mungkin dia baru meninggal. Selepas seminggu tu agaknya dia mencari-cari agaknya di mana suaminya sebenarnya. Itu kalau mak aku cakap, kalau rasanya kalau diorang stay lagi dekat situ, mungkin dia nak tanya dekat mak aku dengan adik-adiknya kat mana suami dia. Mungkin, tak tahu kan. Sebab dia makin mendekat tau. Dia macam main-main, kejap ke depan, kejap belakang, asyik pintas diorang je. Lepas tu makin dekat. Sebab dia macam, memang dia mencari-cari sesuatu. Time mak aku cerita tu. So mungkin betul lah dia cari suami dia. Tak tahulah suami dia ke mana kan. Dia pun pergi dengan cara yang tak aman kan. So mungkin tak tahulah roh dia tak aman berlega-lega kat situ, ataupun jin ke yang menyamar jadi roh dia ke. Itu tak pastilah. Sebab dia bunuh diri kan. Jadi bunuh diri tak elok sebenarnya kan. You know, bila dah besok-besoknya, sebab mengaji ni dia setiap Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad tau. Dia 2 hari je seminggu.
Dan sebulan bayar RM15 satu kepala. Time tu lah yang apa mak aku ceritakan atau aku bayar kan. So lepas tu diorang 5 orang ni nak pergi mengaji. Si atuk aku ni selotop lah dengan Ustaz Husin tu. Atuk aku cakap kalau boleh nak bagi anak-anak dia tu jangan bagi orang terakhir yang dia ajar mengaji. Kalau boleh lah. Sebabnya diorang dia kacau. Macam tu lah. Atuk aku pun ceritalah dekat Ustaz Husin tu apa yang terjadi. Lepas tu Ustaz Husin tu pun okey ya ke. Lepas tu dia pun senyum. Lepas tu bila dah habis mengaji tu, ada satu malam ni selepas diorang mengaji lah, Ustaz Husin tu panggil lah mak aku dengan lima orang adik-beradik dia. Dan Ustaz Husin tu pun cakap lah, jin ni ataupun syaitan ni memang suka kacau budak-budak ataupun orang yang suka menuntut ilmu. Sebab time tu kan diorang balik mengaji, balik daripada melakukan benda yang baik. So dia kata mungkin jin tu nak kacau sebab korang budak-budak ni buat benda baik kan. Dan aku lupa mention time diorang kena kejar tu, like literally kena kacau tu, masing-masing baca apa yang diorang tahu, yang kelakarnya lah. Mak aku bacalah apa yang dia baru baca dekat surah Al-Baqarah tu, apa yang dia ingat waktu mengaji tadi. Yang si Hasan dengan si Nur kan budak kecil lagi. So masing-masing baca yang apa yang diorang tahu. Si Nur ni pula baru je masuk mengaji. Alif, Ba, Tah. Sampai jim ke sampai sin ke aku tak tahu. Tapi dia pergi mengaji satu-satu sebab itu je yang dia tahu mengaji. Yang baru belajar. Yang si Hasan ni Bismillah, Bismillah, Bismillah. Aku tak tahulah. Masing-masing dengan ajaran yang baru dipelajari tadilah. Masa Ustaz tu cakap lah, dia kata Ustaz nak bagi satu, dia panggil dia atuk sebenarnya sebab dia ajar budak-budak kan. Dia kata atuk nak bagi satu ayat ni, dia kata yang memang kalau semua orang dengar, termasuklah benda-benda makhluk-makhluk ni, pokok ke, akan tunduk bila dengar ayat ni. Jadi dia kata kalau amalkan ayat ni, InsyaAllah tak ada benda yang mengganggu kalau nak balik mengaji jalan kaki seorang-seorang tu kan. Macam tu. Lepas tu diorang budak-budak kan, so macam apa-apa ayatnya apa, macam powerful sangat bunyinya kan. Lepas tu Ustaz Husin cakap lah, okey, ayat dia macam ni. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Tawakkaltu ala Allah. Okay, aku ulang A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Tawakkaltu ala Allah. Okay, dia macam 5 ayat ni, bukan 5 ayat, kiranya benda tu digabungkan menjadi satu ayat yang powerful dan dengan niat yang satu, iaitu untuk melindungi dan meminta pertolongan hanya dari Allah. InsyaAllah tak ada sesiapa yang ganggu. Macam itulah. Kalau masak apa-apa ke, Ustaz tu cakap kan, Ustaz Husin tu cakap, kalau masak apa-apa ke, kalau nak masakan tu sedap, bacalah tu, lepas tu hembus kat periuk dengan niat yang baik. InsyaAllah masakan tu sedap sampai tua sekalipun. Lepas tu mak aku cakap memang sampai sekarang mak aku ingat ayat tu. Dan setiap kali kalau masak ke tengok dekat periuk tu, nampak muka Ustaz Husin tu sambil cakap ayat tu. So itulah benda yang aku nak share kali ni. Sebarang benda yang buruk itu datang daripada aku dan yang baik itu datang daripada Allah. Take a peek, intai jagat, wujudnya pemanggil cerita.